Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Studio TV Pendidikan Cikgu Midi. Pada hari ini, cikgu akan mengajar satu topik begitu menarik dalam kursus PGA 102, iaitu intrapersonal, interpersonal dalam perkembangan remaja. Pada tahun-tahun sebelum ini, kursus ini merupakan kursus psikologi pendidikan, iaitu pelajar-pelajar yang mengambil bidang pendidikan wajib mengambil kursus ini, tidak kira pelajar di universiti awam maupun di institusi perguruan guru IPGM. Okey, baiklah, tanpa cikgu melengahkan masa, cikgu teruskan dengan topik pada hari ini. Di bahagian otak, perkara pertama yang pelajar perlu ketahui adalah berkaitan dengan komponen-komponen yang ada dalam otak manusia. Okey, lihat kepada whiteboard yang cikgu sediakan. Okey, tengok yang cikgu warnakan di bahagian otak berwarna hijau ini adalah frontal lobe. Okey, bahagian warna biru ini merupakan parietal lobe dan bahagian warna ungu merupakan occipital lobe. Bahagian berwarna kuning adalah temporal lobe dan bahagian yang ada warna maroon ini adalah hippocampus. Okey, untuk bahagian yang ada di belakang di bawah occipital lobe ni, iaitu dipanggil ataupun dikenali sebagai cerebellum. Okey, kita tengok bahagian komponen utama di bahagian otak, iaitu yang cikgu warnakan warna hijau itu. Apa fungsi frontal lobe? Okey, frontal lobe ini adalah untuk kita, otak ini berfungsi secara kreativiti. Okey, misalnya contoh, kita melukis berdasarkan kreativiti yang kita lakukan. Okey, tidak kisah bahagian di lukisan berkenaan, di bahagian-bahagian lukisan berkenaan, kita ikut secara kreativiti supaya lukisan itu nampak gambaran secara lebih cantik. Okey. Yang kedua adalah fungsi frontal lobe, iaitu dari segi penilaian. Yang ketiga adalah kita menyelesaikan masalah. Dan yang keempat, kita membuat keputusan berdasarkan masalah yang kita alami. Okey, kita tengok pula kepada bahagian otak yang bernama parietal lobe. Okey, apa fungsi parietal lobe? Okey, parietal lobe sudah pasti ianya adalah untuk kita kawal pergerakan. Kawal pergerakan dari segi apa? Okey, dia terdapat dua utama, iaitu yang pertama adalah sensori, yang kedua adalah orientasi spesial. Okey, sensori ini bagaimana? Bentuk dia macam mana? Okey, sensori sudah pasti kita memikirkan satu benda yang bervisual ataupun kita secara sentuhan, suhu maupun tekanan. Okey. Komponen yang kedua, orientasi spesial yang terletak di bawah satu kawal pergerakan. Okey. Orientasi spesial ini adalah bersifat jisim, ukuran, bentuk dan arah. Okey, fungsi yang kedua parietal lobe, iaitu dari segi visual dan sensori. Okey, visual dan sensori. Ianya adalah dua komponen kita gabungkan seperti apa? Okey, seperti kita misalnya sentuhan. Kita cikgu bagi satu contoh situasi. Okey, sebatang pen. Pen bila kita sentuh itu dan kita tahu bahawa benda yang kita sentuh adalah pen. Betul? Pen tu berbentuk apa? Berbentuk silinder.
Ada ke pen berbentuk bulat, segitiga ataupun segi empat? Tak ada kan? Okay, so kita boleh tahu atau kita boleh merasai bentuk pen itu macam mana. Okay, sama ada di bahagian tajam ataupun di bahagian belakang. Okay, faham? Jelas? Okay, bahagian komponen otak yang ketiga iaitu occipital lobe. Fungsi occipital lobe ini bagaimana? Okay, ianya bahagian otak yang paling awal untuk kita kesan visual melalui retina. Okay. Untuk bahagian ini, okay, dia memberi, dia bagi kesan, dia bagi kesan visual melalui retina. Di mana, di bahagian parietal lobe ni dia tak bagi kesan apa-apa lagi. Dia cuma kita sentuh ataupun kita sentuh sesuatu bahan ataupun sesuatu benda, objek, dan kita tak tahu benda yang kita sentuh tu apa dia. Yang akan memberi kesan benda itu apa adalah di bahagian occipital lobe. Okay. Fungsi yang seterusnya di bahagian occipital lobe adalah dia terima dan proses maklumat paling awal. Okay, jelas? Okay. Untuk di bahagian temporal lobe. Okay, temporal lobe ni adalah dia terletak di setiap sisi, dua sisi, dan ianya berfungsi sebagai ingatan. Okay. Ingatan ni, contohnya misalnya kalau berlaku kemalangan, bahagian ini sangat-sangat memberi kesan yang terlalu mendalam. Misalnya boleh menyebabkan seseorang itu hilang ingatan. Okay. Yang kedua, fungsi temporal lobe ni adalah untuk terima dan proses maklumat, dan yang ketiga adalah pencakapan dan bahasa. Faham? Jelas? Okay. Untuk di bahagian hippocampus, ianya melibat memori. Sebab apa dia melibatkan memori? Sebab dia berdekatan dengan tempat kedudukan dia, berdekatan dengan temporal lobe. Okay. Ini pun sangat bahaya. Misalnya kalau berlaku kecederaan atau kemalangan, bahagian-bahagian ini sangat-sangat memberi kesan untuk diri kita. Kerana sebab apa? Okay, misalnya kalau berlaku kemalangan menyebabkan contohnya kemalangan tu berlaku secara teruk. Misalnya ianya menyebabkan kita boleh hilang memori yang terdahulu yang kita pernah cipta pada waktu-waktu terdahulu, dan menyebabkan memori ingatan kita semakin kurang. Okey. Seterusnya, bahagian bulat ini, bahagian bulat ni apa dia? Bahagian bulat ni iaitu amygdala. Bahagian yang kelima dalam otak, komponen yang kelima iaitu amygdala. Amygdala ni apa dia? Fungsinya, ingat amygdala fungsi dia adalah emosi. Emosi macam mana? Emosi yang melibatkan rasa sedih, rasa marah, gembira, ketawa dan sebagainya lah. Kita faham emosi ni sudah pasti yang kita merasakan yang pelbagai. Sama ada kita rasa sedih, maupun gembira ataupun marah dan sebagainya lah. Seterusnya iaitu di bahagian apa? Di bahagian di belakang ini, di belakang berdekatan dengan occipital lobe iaitu mempunyai 3 bahagian utama main brain, 3 main brain. Yang pertama midbrain, yang kedua medulla oblongata, yang ketiga pons. Apa fungsi setiap komponen ini? Kita tengok bahagian yang pertama membrane. Membrane adalah untuk kita kawal penglihatan. Sebab apa kawal penglihatan? Sebab dia terlalu kedudukannya terletak berdekatan dengan occipital lobe. Ini pun sangat bahaya, terutama dari segi panca indera. Kalau kita tak nak mata kita ini buta, so kita kena jaga di bahagian belakang, di bahagian ini supaya apa? Supaya panca indera kita akan lebih jelas, ataupun kita akan lebih nampak dengan jelas secara terang. Yang kedua, pembesaran anak mata. Komponen yang kedua dalam membrane ni iaitu medulla oblongata.
apa fungsi medula? Medula merupakan titik awal saraf di belakang. Fungsi kedua medula adalah kawal pergerakan kiri maupun kanan. Yang ketiga, kawal fungsi utama otak. Komponen yang ketiga dalam membran iaitu pon. Apa fungsi pon? Pon ialah terkecil dalam otak, di mana ia merupakan center saraf utama. Faham? Jelas?